Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Tadi kelas apa tadi? PM. Ustaz Amirul. Okey. Kelas okey? Okey. Belajar pasal apa tadi? Bahkan maklumat. Apa? Bentuk grafik. Apa? Bentuk grafik. Oh, biografi. Bentuk grafik. Bentuk grafik. Memindah maklumat dalam bentuk grafik. Oh, macam peta minda. Kejap tunggu kawan-kawan kita sekejap. Dah makan dah semua Belum. Okey, pergi makan dulu. Saya nak terus sebentar nak tunggu kawan-kawan kita ni. Tak masuk lagi ni. Sarah Alvina. Allahumma salli ala sayyidina Okey, kita tunggu dalam 2 ke 3 minit lagi. Kemudian kita akan teruskan kelas kita, insya-Allah. Okey, awak nak pergi ambil air ke, awak nak pergi ambil makanan ke apa, awak boleh pergi ambil siapa-siapa nak makan ke sambil-sambil kelas, boleh, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey, 1 minute. Kita 1 minit lagi dah kita akan mulakan kelas kita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rania Kristina ada? Ada. Niza? Ada, Ustaz. Sarah Alvina? Sarah Alvina ada? Rina ada. Okey, kita start kelas kita Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. We start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Walaupun Ustaz tengok kehadiran ni macam tak berapa ramai. Ustaz tengok kehadiran bahasa Melayu tadi pun Lambat sikit pun Ustaz. apa? Dia mungkin lambat sikit. Tak apa. Ustaz faham. Dia mungkin lambat sikit tapi tak apa, kita teruskan dulu. Amirul dia tengah makan Ustaz. Okey, bagus. Terima kasih. Tak apa, Ustaz tak ada masalah. Kalau lambat, maklumkan kepada Ustaz. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz harapkan awak semua sihat dan Ustaz nak bagi tahu kat awak satu benda. Hari ni adalah hari Isnin, yang mana hari Isnin ni adalah hari yang mana kalau orang putih panggil, orang putih panggil apa? Dia panggil Monday Blues. Kita dah cuti, tiba-tiba hari Isnin adalah kita nak mulakan hari yang baru. Okay, Ustaz faham perasaan awak. Mungkin dalam kalangan awak ada yang baru nak start enjin, baru nak mulakan apa-apa tu, baru nak dapat semangat, baru nak makan, baru nak semua nak baru. Okay, it's okay anak-anak murid Ustaz. Okay, terima kasih Hatim. Terima kasih sebab maklumkan. Okay, as long as awak semua ada semangat untuk belajar insya-Allah. Okay, now pada hari ini kita akan teruskan dengan satu tajuk. Tetapi sebelum itu, Ustaz nak tanya, tadi Ustaz Amirul ada terangkan berkaitan dengan hadis tak? Ada. Okey, tadi Ustaz Amirul terangkan. Ustaz Amirul terangkan berkaitan dengan hadis apa? Jangan cakap bohong. Good, jangan cakap bohong lagi. Yang menipu. Sama je lah tu. Jangan dibohong. Apa beza jangan? tu. Okey, lagi apa lagi? Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina. Ustaz akan bacakan hadis ni untuk kita ambil berkat hadis. Kemudian Ustaz akan terangkan satu, mungkin Ustaz akan ada terangkan sedikit sirah lah berkaitan dengan benda ni kalau Ustaz. Okey, anak-anak murid Ustaz, an Ibni Mas'ud. Siapa Ibni Mas'ud? Ibni Mas'ud ni sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidq. Bisidq. Ingat kita dah belajar berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar. As-sidq. Apa maksud as-sidq? Siddiq maksud dia apa? Membenarkan, jujur. Alaikum bisidq. Maksudnya kepada kamu kena jujur, bisidq. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal bir. Yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya apa? Kejujuran tu membawa kamu kepada perkara yang baik. Ustaz ulang sekali lagi. Nabi pesan kepada Nabi. Okey. Kalau kita tengokkan dekat sini Nabi pesan kita kena berjujur.
Kita kena jujur. Nabi SAW jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan bawa kita kepada kebaikan. Okey, wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan bawa kita kepada syurga. Okay. Wa innar rajula yasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqan. Maksudnya bila dia ni dia cakap jujur sampailah satu tahap Tuhan kata, oh dia ni orang yang baik, dia ni orang yang jujur. Dan macam tu juga wa iyyakum wal kazib. Kazib maksudnya menipu. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya menipu ni akan bawa kita kepada perkara yang tak baik, perkara yang salah, lebih kurang macam itulah. Wal fujur yahdi ilan nar, dan dia akan bawa lagi kita kepada neraka. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Maksudnya apa? Maksudnya dia ni menipu sampai Allah kata dia ni orang yang menipu. Pak. Okay. So dekat sini kalau Ustaz Amirul, point Ustaz Amirul adalah jangan menipu. Ustaz nak dekat sini adalah kita kena berlaku jujur. Anak-anak murid Ustaz yang hari ni Ustaz nak ajar dekat hadis ni, kalau Ustaz Amirul terangkan berkaitan jangan menipu, Ustaz nak terangkan berkaitan kita kena jujur. Anak-anak murid Ustaz, dulu pada Ustaz tingkatan 5, Ustaz macam awak lah. Nakal Ustaz pun macam awak. Tapi anak-anak murid Ustaz, waktu tu Ustaz ada seorang cikgu. Nama cikgu Ustaz adalah Cikgu Maria. Ustaz ingat ni, nama dia adalah Cikgu Maria. Dan dia ajar mata pelajaran AdMath. Awak pernah dengar tak AdMath tu apa? Kalau awak tahu. AdMath ni adalah mata pelajaran matematik tambahan. Dia lagi susah daripada math awak. Susah betul AdMath ni. So Cikgu Maria ni pesan. Saya ingat lagi dia pesan kepada Ustaz. Dia kata, dia pesan dalam kelas dan Ustaz sampaikan pesanan dia kepada awak semua. Cikgu Maria tu dipesan kepada Ustaz. Dia kata, anak-anak murid dengar sini baik-baik. Apa pun terjadi dalam hidup kita buat salah ke, kita buat betul ke, yang penting kita kena jujur. Kalau kita buat salah, kita jujur. Kalau kita buat baik pun, kita jujur. Jangan sesekali menipu. Itu pesanan dia. Kenapa anak-anak murid Ustaz? Katakan Hatim. Hatim, katakan contoh. Hatim masuk lambat ke kelas. Kita dah dekat sekolah dah. Hatim masuk lambat ke kelas sebab dia pergi merayau-rayau. Kemudian Hatim, Ustaz tanya Hatim, kenapa lambat? Hatim cakap, saya pergi tandas Ustaz. Nampak? Itu dah menipu. Tiba-tiba tengah-tengah pula dia cakap tu, Niza datang. Ustaz, dia mana pergi tandas, dia merayau tadi. So dekat situ dua dah awak buat salah. Yang pertama, awak menipu Ustaz. Yang kedua, awak menipu Tuhan. Awak tipu. Padahal, cuma kan Ustaz, saya minta maaf Ustaz, saya pergi merayau-rayau tadi. Ingat yang penting, awak salah ke, awak buat betul ke, kena jujur. Sebab Nabi pesan dekat sini, kita kena jujur. Fa inna sidqi, maksudnya bila kita jujur, Allah Ta'ala akan bawa kita ke syurga. Dan sampailah kita ni sentiasa cakap jujur, sampai Tuhan dah cop dah dekat kita. Oh, dia ni orang yang bercakap benar. Macam tu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad gelaran dia apa? Yang menunjukkan dia adalah mempunyai sifat yang jujur. Siapa ingat? Amin. Al-Amin. Pandai. Al-Amin. Al-Amin maksudnya anak-anak murid Ustaz. Nabi Muhammad sendiri, kita punya nama sekolah kita ni adalah ambil kepada nama gelaran Nabi Muhammad. Iaitu Al-Amin. Gelaran ni sentiasa bercakap benar. Okey dah. Habis sampai situ. Nabi Muhammad cucu Siddiq. Ustaz lupa dah lagu tu. Benar. Nabi Muhammad cucu Siddiq. Nabi pemimpin yang amanah. Nabi ajarkan Islam tabligh. Nabi bijaksana fatona. Lagu kan lagu Mahana ke? Yes. Inilah jadi Awak ni ada adik. lagu Mahana Adik tengok. Okey, tak apa sangat. Saya pun terpaksa lah tengok. Thank you sangat maklumkan kepada Ustaz. Okey, anak-anak murid Ustaz, hari ini Ustaz nak ajarkan kepada awak tajuk fiqh. Kita dah belajar tajuk sirah.
Tentang tauhid, hari ini tajuk fiqh. Untuk sesetengah orang kekuatan dia dekat fiqh. Untuk kebanyakan daripada awak, Ustaz nampak awak kuat dekat fiqh. Ada orang kuat dekat tauhid. Maksudnya dia ingat betul-betul tauhid. Tapi ada sesetengah orang bila masuk di tajuk fiqh, sekali cakap pun dia dah boleh faham dah. Oh, ini Ustaz, saya dah tahu dah ni Ustaz. Kenapa? Dah minit terus ya. Kenapa? Sebab fiqh dia adalah benda yang awak buat setiap hari. Contoh macam sirah, mungkin awak tak buat setiap hari. Awak mungkin tak dengar setiap hari sebab sirah ni adalah sejarah, cerita dulu. Akhlak mungkin kita akan Mungkin tak pergi Ustaz, pulang ni saya banyak dah sangat. tahu ni Ustaz. Tapi fiqh ni selalunya benda baru yang awak akan buat setiap hari. Betul tak Rania? Betul. Okey, ingat fiqh ni adalah benda yang kita akan buat setiap hari. Termasuklah apa yang kita akan belajar tajuk pada hari ini. Anak-anak murid Ustaz, tajuk hari ini adalah tajuk yang mana kita dah. Okey, boleh Hana, tak ada masalah, boleh. Silakan. Thank you, maklumkan kepada Ustaz. Okey. Now, anak-anak murid Ustaz, tajuk pada kita dah belajar dalam fiqh, kita dah belajar haji, kita dah belajar berkaitan dengan umrah, berkaitan dengan sembelihan, korban, akikah. So, pada hari ini adalah hari yang menunjukkan, tajuk yang menunjukkan awak itu adalah manusia yang biasa. Tajuk hari ini, kalau awak tak belajar tajuk hari ini, maksudnya awak bukan manusia. Hidup. Kenapa? Sebab kalau awak tak belajar tajuk hari ini, ibaratnya awak duduk dalam hutan macam Tarzan. Sebab apa? Tarzan ni dia duduk sorang-sorang. Dia duduk sorang-sorang dalam hutan. Kawan dia gajah, monyet, pakaian dia pun macam pakaian dia orang. Okey, tapi once awak manusia, awak mesti belajar tajuk ini. Apa tajuk dia? Kalau kita tengok dalam sirah, dalam fiqh, hari ni kita nak belajar tajuk apa? Lupa dah. Buku je. Okey. Dalam buku. fiqh kita dah belajar Muamalat kan Ustaz? Good. Hari ni kita akan belajar berkaitan dengan muamalat. Dah agak dah. Ustaz Bank alamat. Sekejap. Okey. Hari ni Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan muamalat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan muamalat ni? Pakcik ni tengah buat apa ni? Okey. Kita tengok gambar kat sini. Awak boleh tengok buku teks muka surat 31. Okey. Anak-anak murid Ustaz, tak ulang okey. Dengar sini baik-baik. Muamalat ni adalah satu tajuk yang penting yang mana bukan awak je kena belajar, ustaz pun kena belajar. Kenapa? Sebab muamalat ni adalah membuktikan kita ini adalah seorang manusia. Sebab setiap hari kita akan buat muamalat. Kalau kita tak buat muamalat, maksudnya kita bukan manusia. Makan. Kejap lagi Ustaz akan muamalat tu apa? Jual beli. Kan air tawar. Orang yang duduk dalam hutan sorang-sorang dia tak buat muamalat. Tapi manusia biasa dia akan buat muamalat dia. Okey. Sekarang, Ustaz nak teruskan. Okey, pengertian muamalat. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, Hatim boleh tolong Ustaz bacakan apa maksud muamalat? Pengertian muamalat. Muamalat ialah aktiviti hidup seseorang seperti jualan beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Okey, aktiviti hidup seseorang. Seseorang seperti jual beli, tukar menukar. Tukar menukar. Tulis dalam buku teks tu. Tulis supaya awak tak terlupa. Tulis je maksud ni. Tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Okey. Kalau awak tengok dekat sini. Aktiviti hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam. Sekarang Ustaz nak tanya awak dalam bahasa Melayu. Awak dah belajar dah benda ni. Kalau Ustaz sebut perkataan jual beli ataupun tukar menukar, ini imbuhan yang menunjukkan apa? Kita dapat, orang tu pun dapat. Macam mana?
kita dapat sesuatu, dia pun dapat sesuatu. Maksudnya apa? Tukar barang. Maksudnya adalah dia melibatkan lebih daripada seorang. Dia melibatkan lebih daripada seseorang. Hatim dia tak akan bagi pinjam barang dekat diri dia sendiri. Tangan kanan bagi pinjam barang dekat tangan kiri. Nah, saya nak pinjam barang boleh? Boleh nah. Itu orang panggil dia namanya. Sebab bagi pinjam. Saya nak beli barang lah. Awak ambil duit, masuk dalam poket, ambil handphone awak sendiri. Itu bukan dia. Muamalat ni bermaksudnya kita mesti deal dengan orang. Ustaz nak beli dekat Amirul Azhar buah tomato. Ustaz pun, Azhar, tomato ni berapa ringgit? RM3.50 Ustaz. Dapat berapa? Dapat sebiji je. Mahal tomato awak. Ustaz pun bagi duit. Ustaz yang cakap. Ustaz pun kata kepada Sarah Alvina, Sarah, Ustaz nak beli awak punya lukisan awak. Sarah Alvina lukis. Ustaz beli. Sarah Alvina cakap, boleh Ustaz, satu lukisan ni 400 Ustaz. Ustaz pun beli. Itu maksudnya mesti ada dua pihak. Ustaz ulang, mesti ada dua pihak. Katakan Ustaz nak beli telekong dekat Rania Kristina. Rania, tak nak. Rania, Ustaz ada telekong Siti Khadijah. Katakan Ustaz ada telekong Siti Khadijah. Awak ada telekong Siti Aisyah. Boleh tak kita tukar? Itu pun dikira muamalat. Maksudnya apa sahaja deal yang awak buat sesama manusia. Awak tukar barang ke? Awak pinjam barang dia ke? Awak beli barang dengan dia ke? Awak minta barang kepada dia ke? Itu semua dipanggil sebagai muamalat. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Bank muamalat. Ustaz, bank muamalat itu panjang cerita dia. Sabar tu. Pertama Ustaz nak awak tahu apa maksud muamalat. Muamalat ni Ustaz ringkaskan. Apa maksud muamalat? Ustaz ringkaskan, dia adalah bermaksud urusan sesama manusia. Dah, itu adalah ringkasan dia. Aktiviti untuk seseorang jual beli tukar menukar pinjam jam. Okey, tapi yang paling Ustaz ringkaskan urusan sesama manusia. Awak nak beli mesti ada penjual. Awak nak tukar mesti awak ada barang awak nak tukar dengan siapa. Awak nak pinjam mesti awak tahu nak pinjam dengan siapa. Nampak? Dia mesti melibatkan sekurang-kurangnya dua orang. Awak nak deal dengan manusia. Tak adanya awak pergi dekat kucing. Kucing, saya nak ikan awak boleh? Kucing pun cakap miau. Miau tu apa? Miau tu boleh ke tak boleh? Awak tak tahu. Miau. Awak pun ambil ikan dia, awak pun makan sekali dengan dia. Kalau kita tengok perbuatan dia, kita boleh classify lah boleh atau tak. Ya, betul. Kalau kita tengok kucing kan, kalau kucing tarik ikan dia tak boleh bagilah. Tapi manusia ni ingat, muamalat ni urusan sama kita. Apa? Tak dengar. Okey, faham? Ya. Seterusnya anak-anak murid Ustaz, yang paling famous sekali bila masuk pengertian, bila masuk muamalat ni, okey. Okey, Ustaz nak kita ada 5. Kalau 5 ni Ustaz nak, okey, Ustaz bagi orang baca. Kenapa kita kena buat muamalat dalam hidup ni? Okey, yang pertama Ustaz nak Amirul baca. Yang kedua Ustaz nak Saad baca. Yang ketiga Ustaz nak Nik Zara baca. Yang keempat Ustaz nak Nurin baca. Yang kelima Ustaz nak Azad baca. Okey Amirul baca yang pertama, kenapa kita kena buat? Memelihara dan memupuk keadilan dan amanah. Bagus. Yang pertama, kenapa kita kena buat muamalat? Untuk kita ada fair and square. Maksudnya kalau macam mana kejap lagi Ustaz akan ajarkan kepada awak apa contoh-contoh muamalat yang dibenarkan dalam Islam dan contoh-contoh muamalat yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa kita kena ikut? Supaya dia ada adil dia. Dia mesti ada contoh keadilan. Ustaz pinjam duit dekat Nik Zara Alia RM5.
Sepatutnya Ustaz kena bayar RM5. Nampak? Itu adalah proses muamalat. Ustaz pinjam duit dekat Nik Zara. Nik Zara bagi balik duit dekat Ustaz. Silap. Ustaz kena bagi balik dekat dia. RM5. Tapi dalam Islam RM5 je. Tak boleh lebih. Tapi tiba Nik Zara bagi tahu dekat Ustaz. Ustaz kalau Ustaz lambat bayar, sehari tambah 50 sen Ustaz Nampak? Riba. Itu tak adil. Itu riba. Itu tak adil. Dalam Islam Itu scammer tu Ustaz. Apa? Scammer. Scammer. dia macam scammer. Anak-anak muda Ustaz, awak pernah dengar tak benda ni? Awak pernah dengar tak benda ni? Ini luar tajuk sikit Siapa pernah dengar perkataan ni? Macau scammer. Scammer. Macau scam. Siapa pernah dengar Macau scam tu apa? Macau. Nah. Scam. Macau. Orang tapi dahsyat. Kau tu macam Dahsyat. Cina ke? Macau scam ni Scammer. dengar betul-betul. Benda ni adalah benda yang Islam tak bagi buat tapi dia orang buat. Dia orang ni awak tahu dia buat apa? Dia call katakan dia menyamar. Dia call katakan Scam. dia call Hana Sofia. Assalamualaikum Hana Sofia. Ini Cik Hana Sofia. Encik Hana Sofia sebenarnya Encik tak dah. Puan lah. Ibu lelaki. Sebenarnya Cik Hana Sofia ni ada hutang dengan mahkamah. Ada hutang dengan mahkamah. Saya ada keluarkan mahkamah sebanyak 13,000. Kemudian Hana Sofia pun takut. Saya ada hutang ke dengan mahkamah? Ya, kalau Tak ikut pernah undang-undang pergi mahkamah pun. ni, Cik Hana Sofia ada hutang dengan mahkamah sebanyak 13,000. Kalaulah Cik Hana Sofia tak bayar dalam tempoh 5 hari, nama Cik Hana Sofia akan kena blacklist dan Cik Hana Sofia tak boleh keluar negara. Lepas tu Hana Sofia pun jadi takut. Dia pun terus pergi bank in 13,000. Rupa-rupanya tu penipu. Itu kita panggil dia Macau scam. Dia telefon Rania Kristina. Halo Rania. Ustaz. Cik Rania, saya telefon daripada pejabat tanah. Padahal Rania budak-budak lagi. Encik Rania ada buat pinjaman rumah contoh. Dia menipu. Kemudian saya kata, saya tak ada buat pinjaman pun. Tapi dalam merekod kami, Hana Sofia ada makna Ustaz yang jangan dapat loan bank. Sudah. Awak pun mula tertipu. Budak kecil dia pekah. Bila mula, awak tahu tak? Ada orang tua yang kena tipu sampai beratus ribu kena tipu. Saya pernah kena. Apa? Patut saya pernah kena. So bila ada orang telefon awak, saya daripada mahkamah, jangan percaya. Menipu je semua tu. Saya daripada mahkamah. Ni ya. Sebab apa anak-anak muda Ustaz? Dengar betul-betul. Nampak Islam ni dia nak jaga muamalat sebab dia nak memelihara keadilan. Geng-geng Macau scam ni, bila dia telefon kita, awak tahu tak dia minta apa? Dia minta kita bayar, suruh kita bayar transfer ke bank. Untuk pengetahuan awak, dia transfer pergi bank. Untuk pengetahuan awak, kalaulah awak kena denda ke, awak kena saman sekalipun, tak akan transfer. Awak kena pergi pejabat, bayar dekat pejabat. Mana ada suruh pergi transfer kat mana-mana. Itu cara dia. Sebab kalau ni suruh datang kat dia, tahu lah siapa tu. Contoh kalau Niza. Assalamualaikum. Ni Encik Niza Encik Niza ada hutang game Discord banyak 10,000. Lepas tu Niza, saya tak ada beli game apa-apa pun. Ada ni. Encik Niza, kalau Encik Niza tak bayar, Encik Niza dah tak boleh main game Discord. Kemudian Niza pun gelabah. Niza pun minta kat ayah dia 10,000 pergi transfer. Tak ada. Itu menipu nama dia. Semua salah Niza. So anak-anak muda Islam dia nak memelihara kita daripada benda-benda ni. Dia nak kita dapat keadilan. Okey. Contoh lah, Ustaz tak tahulah. Okey, Saad, nombor 2 Saad. Saad, nombor 2. Sentiasa tolong menolong. Good. Sentiasa tolong menolong. Islam nak kita sentiasa tolong menolong. Ada orang susah, awak pergi bagi sedekah dekat dia. Awak Tanya Ustaz. Ya? Yang tadi kan macam scam kan Ustaz. Macam contoh kan ramai orang Islam kan buat kan Ustaz. Siapa yang buat? Kan orang Islam pun ada buat kan Ustaz. Okey, terus. Lepas
Saya pun pernah buat lah orang macam kawan-kawan saya lah saya pernah beritahu tu. Tu boleh ke Ustaz? Kalau boleh tak payahlah. Kalau setakat nak bergurau sesama awak ni, itu gurauan je. Awak pun tahu benda tu gurau. Masalahnya ni Tak baik Sat. ni awak menipu betul. Awak ada hutang saya semalam. Dia tak ada hutang pun. Ada. Nanti tiba-tiba dia main-main percaya pula lama-lama. Contoh Azad pergi dekat Nurin. Semalam bukan ada pinjam saya RM10 ke? Nurin cakap tak ada pun. Ada semalam. Azad pun panggil Niza. Betul tak Niza? Betul. Nurin pun Analah RM10. Itu tak boleh. Itu pun scam juga tu. Okey, Nizara Alia nombor 3. Scam yang menggunakan bergurau lama-lama. Memelihara hak asasi individu dan masyarakat. Okey, maksudnya kita nak memelihara hak. Tak ada sesiapa yang tertipu, tak ada siapa yang tertindas. Okey, Nurin yang keempat. Memelihara kepentingan berlandaskan nilai akhlak dan ciri-ciri kemanusiaan. Good. Memelihara kepentingan berlandaskan nilai. Panjang sangat. Maksudnya adalah once kita buat muamalat ni, kita punya value benda tu, kita punya keadaan tu menjadi tenang dan semua dah akan dapat hak masing-masing. Okey, last Azad. Menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang seimbang. Maksudnya bila muamalat ni dibuat dengan betul, maksudnya kita punya keadaan akan tenang. Anak-anak murid Ustaz. Okey Hatim. Anak-anak murid Ustaz, awak pernah dengar tak perkataan ahlung? Pernah dengar ahlung? Abang Long. Ahlung. Abang Alung. Ahlung ni adalah orang yang memberi pinjam duit. Tak usah dengar? Ada anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Ini Ustaz tunjuk ke awak. Uncle Latong. Ni Ustaz tunjuk contoh ke awak ni. Okey, cuba awak tengok dekat skrin Ustaz. Nampak tak? Okey, ini anak-anak murid Ustaz. Ustaz nak tunjukkan kepada awak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau kita buat muamalat tak ikut berlandaskan Islam. Tengok sini baik-baik. Ini adalah contoh ahlung. Ahlung ni siapa? Ahlung ni adalah orang yang memberi pinjam. Katakan Amirul pinjam dekat satu orang manusia. Bila tak bayar, dia akan pergi rumah awak simbah cat warna merah. Sebab awak tak bayar. Dia macam kadang ada cat dekat rumah lah apa lah. Dia baling. Nampak ni, dia simbah cat dekat rumah. Itu adalah contoh bila awak tak bayar macam ni. Ini bahaya ni. Dia simbah, dia ambil cat merah, dia simbah. Kenapa? Pinjam tapi tak bayar. Dalam Islam benda ni tak boleh. Islam mengharamkan riba. Kenapa ahlung ni awak pinjam dekat dia RM5, awak kena bayar mungkin 500. Lebih kurang macam tu. Kalau awak lambat kena bayar 500. Bunga dia sangat tinggi. So disebabkan awak tak mampu nak pinjam, dia ambil, dia bawa cat merah tu dia pergi simbah rumah awak. Itu contoh warning, amaran. Ini kalau Nurin tanya mak dia, mak dia dah lama lah Ustaz dia bunuh lah je. Betul. Kalau lama-lama kau tak bayar dia boleh bunuh. Dia banyak cerita ni. Kalau Nurin tanya mak Nurin, mak Nurin mesti tahu kisah-kisah ni. Mak, ada tak kes Alung? Mesti mak dia tahu punya. So mak dia polis. Okey, ingat. So sebab itu dalam Islam dia nak menghalang benda-benda ni. Bila awak buat riba, orang tak mampu nak bayar. Bila orang tak mampu nak bayar, awak marah dengan dia, awak mula simbah cat. Nampak? Benda tu Islam tak nak benda tu. Islam nak halang benda-benda yang tak baik ni. Okey, clear. Okey, seterusnya. Okey, dah habis tajuk yang pertama. Apa maksud muamalat? Azad, apa maksud muamalat Azad? Urusan dengan manusia. Good, urusan sesama manusia. Ingat tu je. Apa maksud muamalat? Kita berurusan sesama manusia. Contohnya? Tukar menukar. Tukar menukar, jual menjual, jual beli, pinjam meminjam. Itu. Okay. Now, clear. Seterusnya, ini yang nama Ustaz. Sebagai contoh, ini tambahan kepada awak. Cuba awak tengok dekat sini.
Kalau awak beli makanan, Cap halal. awak akan nampak cop halal ni. Tapi bila awak beli makanan kat Malaysia, selalunya awak akan nampak cop halal Malaysia. Tapi tiba-tiba awak beli makanan import. Katakanlah kan, Nik Zara Alia pergi dekat apa nama, cold storage. Katakan Nik Zara Alia pergi cold storage. Bila dia pergi cold storage, ada banyak barang import. Kemudian tiba-tiba dia pergi tengok, Ustaz, ada cap halal dah, tapi bukan ada cap halal ni. Boleh makan ke tidak? Jawapan dia, boleh. Tidak boleh. Sebab ini cap halal yang daripada negara tu. Sebagai contoh, makanan tu dibuat dekat China. So halal China macam ni. Kalau makanan dekat Ustaz, saya beli makanan di Samyang. Contohnya Samyang ke apa, cop halal dia lebih kurang cop halal Korea. Ini Indonesia punya cop halal, ya? Macam contohnya kita beli makanan daripada Australia ke United Kingdom, tapi dia ada halal cop lain. Dia mesti cop halal negara dia. Awak kena tengok, ini cop, dia akan tulis halal Indonesia, halal Australia. Kalau awak beli cheese, kalau awak pergi beli cheese, awak akan nampak sesetengah cheese tu halal Australia. Awak akan tengok halal Australia. So boleh makan sebab pihak agama dekat negara Australia tu sendiri yang mengesahkan benda tu halal. Tapi hati-hati anak-anak murid Ustaz. Bagus Nik Zara Alia. Ustaz tak sempat cakap lagi, Nik Zara Alia dah bagi tahu dah. Awak kena hati-hati dengan cop halal palsu. Ini cop halal palsu saya tunjuk kat awak. Ada pula? Cok halal palsu. Ada, bahaya. Cok halal palsu. Ini tak ada. Ini contoh cok halal pastu dah. Palsu. Dia macam ni. Tiba-tiba dia tulis macam ni je, halal ataupun halal. Tak boleh. Tiba-tiba dia tulis macam ni je. Boleh, tak boleh pakai. Faham? Mesti ada halal yang macam tadi tu. Tiba-tiba dia tulis halal. Macam ni je, tak boleh. Tak boleh anak-anak murid Ustaz. Ini adalah salah satu contoh. Ustaz pernah pergi beli makanan tu kan. Dia tulis macam ni je, halal. Macam ni je, tak boleh. Tak boleh. Ini tak, kalau makanan tu memang halal. Ustaz, kalau dia kena tulis tempat negara tu Ustaz. Soalan yang bagus, kejap. Soalan yang bagus daripada Nik Zara Alia. Ustaz, adakah orang yang letak cop halal tapi makanan tu tak halal pun? Ada juga orang letak macam tu untuk menipu kita. Padahal makanan tu tak halal. Dia letak. Contoh yang baru ni anak-anak murid Ustaz. Macam apa yang terjadi. Ustaz cerita kepada awak apa yang berlaku. Okay, kejap. Apa yang berlaku dekat negara Malaysia. Ada sesetengah orang. Ini. Untuk pengetahuan awak, ini adalah satu sindiket. Ini. Soalan Nik Zara Alia dulu pada tahun lepas, sehingga Ustaz tahun lepas, ada sesetengah orang dia import daging yang tak halal. Daging tu daging tak halal, dia bawa masuk daripada negara luar. Daging kuda, daging kangaroo lah apa semua yang tak halal. Maksudnya sembelih dia tak betul. Mati dia bukan disebabkan mati sembelihan. Ingat, kita dah belajar. Dalam sembelihan, kalau kita nak membuatkan makanan daging tu halal dimakan, mestilah dengan sembelih. Tapi anak-anak murid Ustaz, ada sekumpulan manusia yang tak bertanggungjawab ini, dia bawa masuk daging-daging yang tak halal. Daging-daging yang kita tak boleh makan. Daging yang sembelih tak betul. Tapi dia masuk dalam Malaysia, dia guna cop Malaysia. Ini haram nama dia. Orang-orang macam ni, diorang ni berdosa besar. Sebab dia menipu kita. Dia menipu kita, makanan yang kita makan tu haram. Tapi dia letak bagi halal. Tak boleh. Ada tak orang macam ni? Ada anak-anak murid Ustaz. Ustaz, kan
tak potong betul-betul kan Ustaz? Kan kita makan, kita pun dapat dosa kan Ustaz? Kalau ingat, anak-anak Ustaz pernah pesan kepada awak. Ada 3 keadaan. Soalan yang bagus. Ada 3 keadaan yang membuatkan kita tak akan dapat dosa. Pertama, kalau kita tak tahu. Kedua, kalau kita tak sengaja. Yang ketiga, kalau kita terlupa. Itu tak berdosa. Ustaz, saya tak tahu pun daging tu Ustaz. Tak apa, tak berdosa. Dimakan. Tapi tiba-tiba awak dah nampak dah. Awak dah tahu tak lembu ni tak halal. Awak sebab sembelih tak betul. Awak pun ya Allah tak sengaja. Itu tak boleh. Ya Allah, memang tak boleh. Tak Sebab boleh. betul daging Ustaz warna hitam ya. Ini. Tengok nampak macam daging biasa, tapi rupa-rupanya daging tu tak halal. Dan benda ni dah berpuluh tahun dah dia orang buat kerja anak-anak murid Ustaz. Ini Ustaz cerita. Ini ada muamalat lah ni. Muamalatnya kita beli barang dekat diorang. Diorang jual. Tapi diorang jual barang yang haram. Diorang yang tanggung berdosa. Kita tak berdosa sebab kita tak tahu. Melainkan awak dah tahu dah. Ini bukan bak kutih. Awak tahu tak bak kutih tu apa? Tahu. Kalau awak pergi ke kedai, awak nampak ada kedai Cina kan. Tiba-tiba awak tulis, nampak perkataan dekat situ, bak kutih. Bak kutih. Ustaz, bak kutih Dan itu pun ada dalam bak kutih ni rumah jangan saya. pergi. Bak kutih ni adalah daging khinzir. So bila awak pergi dekat kedai-kedai, tiba-tiba awak nampak bak kutih. Ustaz, bak kutih tu apa boleh makan? Tak boleh. Bak kutih tu adalah daging khinzir. Dalam bahasa Inggeris kalau apa? Pork. Ataupun ham. Malaysia ada ke Ustaz? Apa? Dekat Malaysia ada ke? Ada benda ni. Benda ni memang orang-orang Cina ada jual. Awak tengok dekat restoran Cina, tengok bak kutih. Oh, ini jual daging khinzir. Jangan pergi makan pula. Bak ni saya bagi tahu kat awak. Sekarang soalan awak. Kedai tu memang dekat Masih Malaysia. baik-baik. Tapi kedai tu dekat je kat rumah saya. Ya. Daging. Ya bagi pula lah. Saya nak tanya kepada Hana Sofia. Hana Sofia, Ustaz bela daging khinzir. Ustaz bagi dia dengar Al-Quran, Ustaz dia bagi makan kismis, bagi minum air zam-zam. Waktu Ustaz nak sembelih dia, Ustaz panggil pejabat agama katakanlah Ustaz buat chop, Ustaz letak ini chop halal. Kan? Ustaz bagi dia dengar Al-Quran, kemudian Ustaz sembelih, putus halqum marik dia. Boleh tak kita makan daging khinzir tu? Kenapa tak boleh? Tak boleh. Sebab tetap tak halal. Kenapa tetap tak halal? Sebab Allah cakap. Pandai. Good. Allah kata tak boleh makan. Awak letaklah chop halal 10 sekalipun. Awak balutlah dia dengan sejadah sekalipun. Awak ajak surau setiap hari solat sekalipun. Khinzir tak boleh makan. Faham? Okay, anak-anak Ustaz. Ini Ustaz nak ajar penting. Ini benda kehidupan awak. Nampak? Chop halal ni awak tengok. Ingat, benda pertama bila awak beli makanan, tengok halal dulu. Jangan awak tengok. Ini kalau Ustaz ada sebut, kalau untuk pengetahuan awak, ada coklat yang awak makan kalau Ustaz sebut, mesti awak tahu coklat brand tu. Ustaz cari coklat tu, tak ada halal. Tapi benda tu famous. Ustaz pun tak tahu macam mana. Skirt. Hershey. Yang bentuk 8 tu Ustaz. Hershey. Ustaz. Ustaz tak boleh bagi tahu sebab Ustaz pun heran. Makanan ni macam Ustaz cari dah lama, Ustaz cari mana tanah halal dia. Coklat tu. Tapi banyak dijual. Mungkin Allahuakbar, mungkin dia dah ada halal, mungkin chop dia Ustaz tak nampak ke apa. Tapi ada sesetengah makanan coklat tu Ustaz meragu-ragu, tak ada halal ni. Apa nama dia Ustaz? Ustaz tak boleh bagi tahu. Nanti Ustaz nak bila awak beli coklat, tengok contoh macam KitKat ada halal. Tengok KitKat ada halal. Tapi ada sesetengah coklat tu awak kena tengok belakang. Tak ada halal pun. Bila tak ada halal, sebaiknya jangan beli. Walaupun sedap.
Cadbury adakah halal? Cadbury ada halal. Jangan risau. Cadbury ada halal. Cadbury ada halal. KitKat ada halal. Nanti awak cari beli coklat, beli. Beli coklat, beli. Beli coklat, tengok. Sneaker halal ke Ustaz? Apa? Sneaker. Sneaker? Awak kena tengok lah. Jangan tanya Ustaz, awak pergi tengok. Ada ke tak? Itu halal lah. Saya tengok ada. Ustaz, saya tak tahu. Ustaz tak tahu. Awak kena pergi tengok. Ya? Toilet. Okey. Dia ada halal apps dia. Nanti Ustaz akan share kepada awak. Macam mana kita nak tengok. Kalau boleh cuba je tengok dekat belakang apa benda. Tengok ingredient dia. Ustaz pernah beli, anak-anak murid Ustaz pernah beli satu makanan tu. Makanan tu dijual, dia macam biasa je. Ustaz tak boleh beritahu makanan apa lah. Lepas tu Ustaz buka-buka kan. Ustaz macam bisa tengok je ingredient dia. Nah, ingredient dia rupa-rupanya ada benda yang tak halal. Makanan apa Ustaz? Dia macam jenis dia. Jenis-jenis dia. Benda. Jenis Sebab itu hari ni Ustaz nak ajar awak beli makanan apa Ustaz? Dia tengok macam dulu. coklat. Roti gardenia ada halal? Ada. Ustaz, hatim ada halal tak? Hatim ada. Sedap. Okey, benda pertama sini adalah jual beli. Okey, Ustaz nak siapa yang belum baca lagi ni? Saya. Sarah, baca Sarah? Sarah? Ya. Sarah ada tak ni? Dari tadi Ustaz tengok Ustaz panggil tak ada berjawab ni. Sarah ada tak Sarah? Sarah? Oh Sarah. Sarah Alvina. Sarah tak ada ni. Ni Amnah ada tak ni Amnah? Kalau tak ada ni Ustaz kira tak datang lah. Ni Amnah ada tak ni Amnah? Amnah pun tak ada. Okey, tak datang. Aizat ada tak Aizat? Tak ada senang. Aizat, tiga ni Ustaz kira tak datang tau. Sebab bila Ustaz panggil tak ada, Ustaz kira tak datang. Sarah Alvina ada tak tu? Ada, okey. Tak ada, kita datang. Amnah? Kalau tak boleh jawab, tulis dekat chat. Ustaz tak tahu awak ada ke tak tu. Okey, tak ada Okey, Nurin lagi. Nizara lagi. Orang yang sama je. Rania Kristina, baca tajuk dekat atas. Okey. Muamalat yang dihalalkan dalam Islam. Good. Pertama sekali Ustaz nak ajar awak tulis muamalat yang dihalalkan dalam Islam. Anak-anak murid Ustaz dihalalkan dalam Islam. Anak-anak murid Ustaz dalam kehidupan, ingat apa maksud muamalat? Urusan kita sesama manusia. Apa maksud muamalat? Urusan kita sesama manusia. Dan dalam urusan kita sesama manusia ada yang halal, ada yang haram. Contoh, kita buat riba kepada orang lain, haram. Benda tu muamalat tapi haram. Sekarang Ustaz nak ajar awak muamalat tapi yang dihalalkan dalam Islam. Islam bagi kalau kita nak buat benda-benda ni. Okay. Yang pertama, okey, Rania teruskan Rania. Pertama ni apa yang kita nak belajar? Jual beli. Bagus. Pertama sekali Islam benarkan kita jual beli. Sambung bawah ni Ustaz nak Niza baca bawah ni Niza. Pengertian jual beli. Okey, pengertian jual beli. Jual beli pada bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okey, bagus. Sabar. Apa maksud? Mula-mula sekali adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okey. Apa maksud jual beli pada asalnya kita tukar sesuatu benda tu? Okey. Sambung. Jual beli pada syarak pula ialah menukar harta dengan harta mengikut cara yang tertib.
menukar tertentu. Tertentu. Menukar harta dengan harta Tak dengan. mengikut syarat tertentu. Kalau darjah 5 kita belajar adab berjual beli. Okey, anak-anak murid Ustaz, tengok sini baik-baik. Terdengar. Okey. Terima kasih Nurin. Terima kasih. Okey Sarah, awak tengah digging. Okey. Terima kasih bagi tahu. Okey. So maksudnya jual beli ni awak tukar sesuatu. Ustaz, saya tak ada tukar apa-apa pun. Awak ada tukar. Awak tukar apa? Katakan. Ustaz nak beli Tukar duit dengan barang. pandai. Ustaz nak beli coklat. Coklat cheese. Katakan ni coklat cheese. Tapi Ustaz, macam mana Ustaz nak tukarkan dia? Ustaz tukarkan duit dengan barang. Okey. Ustaz bagi duit, dia bagi barang. Itu adalah proses penukaran. Ustaz bagi duit, dia bagi barang. Itu maksudnya muamalat. Nampak? Muamalat tadi apa? Urusan kita dengan manusia. Sebagai contoh, halal muamalat dalam Islam, muamalat yang halal, jual beli. Jual beli ni ada proses tukar dia. Okey. Ustaz nak beli remote aircon. Berapa remote aircon? Azad kata 100. 56. Oh, RM100. Ustaz bagi RM100, awak bagi aircon. Pertukaran. Okey. Ya. Okey. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita teruskan dalil Al-Quran. Ustaz nak Amirul Azhar baca dalil Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, Okey. wa ahallallahu al-bai'a wa harramal riba. Okey, maksud dia? Maksud dia, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Good, nampak? Dekat situ pun Allah dah sebut clear dalam Al-Quran. Wa ahallallahu al-bai'. Bai'a tu apa? Bai'a. Bai'a maksud dia jual beli. Okay, bai'a maksud dia jual beli. Okay, Ustaz nak awak hafal dalil ni. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Apa dalil ni? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ada nombor, ada email dia tak? Okay, terus. Seterusnya, kita Ustaz Rasul belajar benda ni tahun lepas. Okey, hikmah jual beli. Hana Sofia, tolong baca kedua-dua hikmah jual beli. Hikmah jual beli dapat memenuhi hajat dan keperluan hidup manusia. Good. Yang kedua, dapat memiliki sesuatu dengan cara yang halal dan diredai Allah. Good. Bagus. Okey, manusia. Okey, yang pertama kenapa Allah benarkan? Sebagai contoh anak-anak murid Ustaz, Ustaz nak beli PlayStation, Ustaz nak beli game. So, takkan Ustaz nak minta? Amirul Azhar, Ustaz nak awak punya headphone boleh? Tak boleh. Kalau Azhar kata, tak boleh lah. So apa yang Islam tawarkan solusi, Islam tawarkan kita boleh beli. Ustaz kata dekat Rania Kristina, Rania awak punya gaming chair tu nampak power lah. Ustaz nak beli boleh? Rania kata tak boleh Ustaz. Kalau Ustaz nak beli mahal ni. 3,000 Ustaz. Contoh 3,000 ni. Boleh? Kalau macam tu boleh. Nampak dia memenuhi hajat Ustaz. Ustaz beli sebab Ustaz perlukan benda tu. Ustaz kata dekat Hana Sofia, Hana, awak punya kerusi Mercedes tu nampak macam power lah. Kalau Ustaz naik kerusi Mercedes awak tu boleh tak Ustaz rasa Ustaz rasa macam seronok. Berapa ringgit awak jual? Oh, ini kerusi ayah saya. Saya jual 300 Ustaz. Okey, Ustaz pun beli. Untuk memenuhi hajat Ustaz. Yang kedua, kita dapat pegang sesuatu benda tu, kita dapat memiliki secara halal. Kita tak mencuri. Kita beli. Mencuri so kita beli dengan dia. Okey dah. Habis. Last but not least. Okey, ini kita berhenti sampai rukun jual beli saja. Habis yang ni habis. Okey, kita akan berhenti sampai rukun jual beli. Okey. Sebab kita dah pernah belajar. Ingat, Ustaz pernah terangkan kepada awak dulu rukun jual beli. Okey, yang pertama, okey, Ustaz nak ke semua ini, Ustaz nak
Hatim, tolong bacakan Hatim semua sekali. Rukun jual beli. Soalan Ustaz sebelum tu. Apa yang dimaksudkan dengan rukun? Apa tu benda yang kita kena buat. Kalau tak buat nanti perkara tu nanti tak jadi sah. Pandai. Tepat jawapan dia. Ingat anak murid Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan rukun? Rukun adalah perkara yang kita kena buat. Perkara yang kena ada. Kalau tak ada, tak sah. Tak ulang buat kali yang seterusnya. Apa maksud rukun? Sa'ad, dengar betul-betul Sa'ad. Dengar betul-betul. Apa maksud rukun? Rukun ni adalah perkara yang kita kena ada. Perkara yang kita kena buat. Kalau tak ada, tak sah. Kalau tak ada, dia tak jadi. Tak ikut je lah. Macam tak ikut lah. Okey. Okey. Pertama, Hatim baca pertama. Pertama, penjual. Mesti ada penjual. Anak-anak murid Ustaz, awak nak beli apa kalau orang tak nak jual? Yang kedua. Yang kedua, pembeli. Bagus. Yang kedua adalah pembeli. Siapa yang nak beli kalau tak ada orang, siapa nak jual kalau tak ada pembeli? Mesti dia kena ada key dia. Mesti kena ada orang yang jual, mesti kena ada orang yang beli. Baru dia nama dia jual beli. Okey, clear. Yang seterusnya. Nombor 3, harga. Mesti kena ada harga. Mana ada beli-beli barang tak ada harga? Yang seterusnya. Nombor 4, barang yang dijual. Mesti ada barang yang dijual. Bagus. Mesti ada barang yang dijual. Seterusnya. Nombor 5. Ijab. Ijab. Ijab tu apa pula? Seterusnya. Nombor 6. Qabul. Qabul. Okay, tulis. Okay. Anak-anak murid Ustaz, ini adalah rukun jual beli. Sa'ad. Soalan yang bagus daripada Azhar. Sekejap kejap. Sa'ad, apa yang dimaksudkan dengan rukun? Rukun yang benda kita buat, kalau kita tak buat, kita tak sah. Apa sekali lagi? Okay, Ustaz tak clear. Ustaz tak pakai earphone. Macam contohnya, kalau rukun tu macam kalau kita tak buat, kita tak sah. Okay, Ustaz ulang sekali lagi. Rukun adalah perkara benda yang kita kena ada. Benda yang kita kena ada. Kalau kita tak ada, benda tu tak sah. Okay. Soalan daripada Amirul Azhar. Ustaz, dekat sini ada harga. Maksudnya setiap barang tu dia mesti kena ada harga. Kalau free macam mana? Ini Ustaz nak tanya Azad. Azad, kalau barang tu awak nak beli dengan Ustaz Al-Quran. Ustaz tak letak harga. Ustaz kata, ini free je. Macam mana jadinya? Bukan jadi jual beli tu. Itu lagi macam hadiah lah. Pandai. Bagus. Itu tidak dikira sebagai jual beli. Itu dikira sebagai hadiah. Clear? Beli tak, jual pun tak. Dua-dua tak. Saya nak beli face shield ni lah. Minta maaf lah. Face shield ni saya tak jual. Dia tak akan jadi jual beli. Mesti kena ada orang yang jual, mesti kena ada orang yang membeli, mesti kena ada harga, mesti kena ada barang. Tiba-tiba awak pun kata, Ustaz, saya nak beli bulan boleh Ustaz? Awak nak beli dengan siapa? Saya nak beli dengan Ustaz lah. Bulan bukan Ustaz yang punya. Tak boleh. Ustaz, saya nak beli cahaya. Kita tak boleh jual dan beli barang yang tak nampak. Tak boleh. Ustaz, saya nak beli marah Ustaz boleh tak? Mana boleh. Ustaz ni garang lah. Saya nak beli garang. Tak boleh. Sebab tak nampak. Nak jual apa? Nak jual cahaya. Nak pergi tangkap sekejap. Tak boleh. Faham? Okey. Sampai situ ada soalan. Okey. Kalau tak ada, Ustaz akan berhenti sampai sini. Sebab terlalu banyak info, terlalu banyak fakta. Okey. Sebab Ustaz nak biasakan macam biasa, Ustaz akan biasakan awak dengan baca buku teks. Kenapa? Sebab supaya selepas ni kalau Ustaz tak ada pun awak boleh baca sendiri.
Okay, I think that's all from me. Anak-anak murid Ustaz, ingat hari ni kita dah belajar berkaitan dengan muamalat. Apa yang dimaksudkan dengan muamalat adalah urusan sesama manusia. Contoh macam ni, Ustaz mengajar, awak belajar. Itu muamalat. Okay. Kenapa makin kurang orang ni? Ustaz mengajar, awak belajar. Itu muamalat. Ustaz menjual, awak membeli. Itu muamalat. Okay? Okay, I think that's all from me. Thank you so much for joining my class. Ingat, bila kita tengok sekeliling, kita kena fikir, benda ni adakah halal ataupun haram. Ustaz pesan kepada awak tadi, kita kena cari benda yang halal saja. Jangan buat benda yang haram. Okay? Okay? Thank you so much. Cumanya Ustaz nak pesan, selepas ni kita akan gunakan buku latihan. Sebab sekarang ni Ustaz banyak ajar, kita tak banyak buat latihan. Lepas ni satu kelas tu kita buat latihan saja. Okey, faham Amirul? Okey Amirul? Tak okey. Kenapa dah tak larat dah? Ustaz faham, awak dah tak larat dah. Faham, Ustaz faham. Okey, pagi-pagi okey lah, ni dah nak masuk tengah hari dah ni. Okey, I think that's all from me. Pergi rehat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.